إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari yang mulia ni dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah durus Ramadan yang saya sampaikan akan menggunakan satu risalah, iaitu risalah Majalis Syahr Ramadan yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan dalam risalah tu dia himpunkan 30 majlis. Dia macam lebih kurang 30 tazkirah, cuma dia namakan dengan nama Al-Majlis sebab apa yang disebut oleh penulis benda-benda yang berkait dengan bulan Ramadan dan benda-benda yang ringan. Dia bukan benda-benda yang berat yang perlukan usaha yang lebih sikit untuk faham apa yang ditulis dalam risalah tu, tapi ianya lebih bersifat santai. Walaupun santai, dia taklah santai sangat, masih lagi ada fawaid ilmiah ataupun faedah-faedah ilmu yang terdapat. Jadi saya ambil majlis yang keempat ataupun himpunan risalah yang keempat, sebab hari ni kita dah 4 hari, kita ikutlah hari-hari dan juga bilangan majlis yang ada dalam risalah tu. Al-Majlisur Rabi', majlis yang keempat, fi hukmi qiyam Ramadan, membahaskan tentang hukum mendirikan ataupun menghidupkan malam daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ikhwani laqad syara'a Allahu li'ibadihi al-ibadat. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada hambanya berbagai-bagai ibadat. Wa nawwa'aha, dan ada banyak jenis ibadat. Dia bukan satu jenis saja. Dia ada salat, dia ada puasa, dia ada zakat, dia ada haji, dia ada sedekah. Itu ialah jenis-jenis ibadat. Dan ibadat-ibadat ni berdiri di atas nas, dibuat, dilakukan oleh satu orang muslim berdasarkan arahan yang ada dalam nas. Liyakhudhu min kulli naw'in minha binasib. Dan setiap ibadah yang berbagai-bagai itu, setiap orang dia ada kecenderungan yang berbeza-beza. Ada orang dia cenderung pada salat, ada orang dia cenderung pada puasa, ada orang dia mudah pada sedekah, infak dan macam-macam. Wali alla yamlu minan naw'il wahid fayatrukul amala fayashqa al-wahidu minhum wa yakhib. Tujuan Allah Ta'ala jadikan ibadat tu berjenis, banyak jenis, supaya manusia dia tak bosan dengan hanya satu pattern ibadat saja. Tapi ibadat tu didatangkan dalam berbagai-bagai bentuk yang telah ada nas. Bukanlah ibadat tu dibuat, dilakukan atas dasar ikut-ikutan dan tidak difahami, tidak diketahui mana ambilan dia. Wa ja'ala minha fara'idha la yajuzu an-naqsu fiha wala al-ikhlal. Dan dalam ibadat-ibadat tu dia ada bahagian-bahagian dia
iaitu dia ada ibadat yang dinamakan dengan fardu ataupun kita sebut dengan ibadat wajib. Wa minha nawafil, dan daripada ibadat tu pula adanya ibadat-ibadat sunat. Yahsulu biha ziyadatu taqarrubi ila Allah wal ikmal, yang mana kedua-dua wajah ibadah ini, sama ada ibadat tu wajib ataupun ibadat tu sunat, semuanya menghasilkan bertambah dekatnya orang tu kepada Allah Azza wa Jal, bertambah sempurna kehambaan yang ada pada diri satu orang tu. Ini ialah konsep ibadah. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perkataan liya'budun itulah matlamat hidup manusia dan juga jin. Selain pada tu, kita pun selalu diulang dalam salat kita, ayat kelima suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami sembah. Walaupun perkataan na'budu tu, kalau kita terjemah hanya kepada engkau kami beribadah, ia lebih luas. Dan kita kena tahu jenis-jenis ibadat ni, dia ada ibadat yang bersifat hubungan satu orang tu dengan Allah Azza wa Jal, dan ibadah yang bersifat toleransi dengan makhluk-makhluk yang lain, ataupun dia dimasukkan dalam al-adab, adab-adab, tata cara, tata susila hidup bermasyarakat. Jadi itu ialah bahagian-bahagian daripada adat, bahagian-bahagian daripada ibadat. Famin dzalika salah, di antara ibadat yang paling besar ialah salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin, yang utama telah difardukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, iaitu salat 5 kali sehari semalam. Khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan, perbuatannya 5 kali buat, tapi ganjarannya seperti 50 kali buat. Itu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, tunjuk pada kita tentang fadilat dan kedudukan orang yang melakukan salat fardu. Wa nadaballahu ila ziyadati at-tatawwu' min as-salawati takmilan li hadhihi al-fara'id. Dan selain daripada 5 waktu salat itu, 5 kali salat tu, Allah Ta'ala telah sunatkan kepada kita untuk kita buat secara sukarela daripada salat-salat yang wajib itu, takmilan, sebagai bentuk penyempurnaan kepada fardu-fardu. Wa ziyadata fil qurba, dan ia lebih mendekatkan lagi satu orang tu dengan Allah Azza wa Jalla. Famin hadhihi nawafil ar-rawatib, di antara ibadat-ibadat sunat yang dianjurkan selepas salat 5 waktu ni ialah salat sunat rawatib, at-tabi'atu lis-salawatil mafruḍah, yang mengiringi salat fardu. Raka'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, wa 4 raka'atin qabla adh-dhuhr, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Yang zuhur ni dia ada khilaf, dia ada riwayat kata 4 rakaat sebelum zuhur, dan ada riwayat kata 2 dan 2 sebelum dan selepas. Cuma hadis yang berbagai-bagai, poin dia ialah 4 rakaat itu. Wa raka'atani ba'daha, dan juga 2 rakaat selepas daripada zuhur. Maknanya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas pada zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas daripada isya. Ini dia panggil salat sunat rawatib, yang Allah Azza wa Jalla janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjaran yang besar kepada orang yang menjaga al-muhafazatu ala, yang menjaga di atas ar-rawatib ni, salat-salat rawatib ni. Wa minha, selain daripada salat sunat rawatib, adanya yang namanya salatul lail, salat yang dibuat pada waktu malam. Allati imtadaha Allahu fi kitabih, yang Allah Ta'ala telah memuji orang yang menghidupkan salat pada waktu malam ni dengan firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-46, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka yang telah meninggalkan tidur bangun pada waktu malam untuk sujud dan qiyam. Selain pada itu dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17 Allah Ta'ala sebut tentang sifat mereka yang mendirikan malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji',
jauhlah lambung mereka, rusuk mereka daripada tempat tidur pembaringan. Yad'una rabbahum, mereka buat apa? Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan mengharapkan pahala kebaikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala limpahkan pada dia, dia infak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tidak diketahui oleh mana-mana makhluk apa yang telah disembunyikan daripada balasan baik untuk orang yang buat salat malam ni, min qurrati a'yunin, daripada benda yang menyejukkan mata, jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka yang buat. Ini ialah ayat-ayat cerita pada kita tentang salat malam. Wa qala an-nabi, dan sabda Nabi dalam riwayat Imam Muslim, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail, salat yang afdal selepas daripada salat 5 waktu ialah salat malam. Jadi ini ialah orang kata apa, bahagian daripada ibadat-ibadat fardu yang ada keutamaan. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala dia sebut dalam risalah ni, dia kata wa min salatil lail al-witru aqallahu raka'atun wa aktharuhu 11 raka'ah. Di antara salat malam, jenis salat sunat yang dibuat pada waktu malam ni dalam qiyamul lail ni, ialah salat witir yang paling minimum 1 rakaat, paling maksimum 11 rakaat. Fayutiru bi raka'atin mufradatin liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira fi biwahidatin falyamal. Maka satu orang tu dia melakukan salat witir mengikut seperti mana yang telah disebut oleh Nabi. Nabi kata siapa-siapa yang nak lakukan salat witir dengan 1 rakaat, maka dia buat. Bila mana kita tengok riwayat yang banyak, yang minimum kata 1, yang maksimum kata 11, tunjuk pada kita bahawasanya bila mana riwayat tu terlalu banyak, menunjukkan Nabi ni selalu duk buat salat witir ni. Nabi selalu melakukan salat witir ni. Okay. Jadi banyak riwayat kalau kita tengok. Syekh rahimahullahu ta'ala dia datang ke dalam risalah ni berbagai-bagai riwayat. Pertama riwayat daripada Abu Daud dan An-Nasai, iaitu riwayat 1 rakaat. Wa yutiru bi thalath, dan satu orang tu dia boleh lakukan salat witir dengan 3 rakaat, macam yang kita selalu duk buat dalam salat qiyam kita ataupun tarawih kita ni, berdasarkan hadis Nabi yang juga riwayat pada Abu Daud dan An-Nasai, man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang nak buat witir 3 rakaat, maka dia buat. Dia boleh buat dengan 2 satu, ataupun dia boleh buat dengan 3 sekaligus. Fa in ahabba saradaha bi salamin wahidin, siapa-siapa yang nak buat dengan 1 salam, lamma rawat Tahawi, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi, anna Umara, bahawasanya Umar melakukan dengan perbuatan sedemikian, iaitu dengan 3 rakaat 1 kali salam. Cuma Syekh rahimahullahu ta'ala dia mencadangkan dalam risalah ni, sekiranya orang yang salat witir berjemaah pada malam-malam daripada bulan Ramadan, dia buat dengan 2 salam, sebab memperbanyakkan niat untuk bersalat ia lebih baik daripada kita niat sekali lepas tu kita tapau semua 3 rakaat. Berulang-ulang niat buat ibadah tu ianya bahagian daripada ibadah juga. Contoh kita nak buat 3, kita buat 2 satu, jadi kita 2 kali niat, 2 kali kita niat, sebab 2 rakaat yang pertama tu niat, lepas tu habis 2 rakaat tu nak buat 1 tu niat balik. Apatah lagi orang yang nak buat sampai 11. Ini tunjuk pada kita bahawasanya dalam ibadat sunat ni, al-iktharu bin niyat, memperbanyakkan niat-niat untuk melakukan amal saleh, khususnya salat, ianya termasuk daripada perkara yang dianjurkan, terutamanya bila mana dibuat secara berjemaah. Itu yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam risalah Majalis Syahr Ramadhani. Kemudian dia cerita pada kita tentang salat al-lail fi Ramadan, iaitu salat tarawih lah, cuma dia namakan dengan salatul lail ataupun qiyam. Laha fadilatun wa mayyizatun ala ghairiha, padanya terdapat kelebihan-kelebihan yang banyak
liqaulin nabi, berdasarkan sabda nabi yang umum yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang mendirikan malam daripada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Allah Ta'ala ampun dosa dia selama mana yang dah dia lakukan. Maknanya dosa-dosa yang dah dilakukan Allah Ta'ala akan ampunkan daripada dosa kecil. Okay. Dalam hadis yang umum ni Nabi kata man qama, siapa yang mendirikan. Maknanya mendirikan malam dengan apa-apa ibadat, tak kira lah salat ataupun tadarus ataupun apa saja. Hatta orang yang bekerja shift malam, itu pun bahagian pada ibadat. Kita jangan kecilkan skop ibadat ni duduk dalam masjid dan surau saja. Sebab tu di awal tadi saya sebut ibadat ni dia ada dua saluran. Satu ibadat daripada nas yang bersifat ritual yang tak dapat dikacau, diubah lagi, salat. Yang kedua ialah bab bermuamalah dengan orang, memudahkan urusan orang pun termasuk daripada ibadah yang orang tak perasan. Sebahagian orang dia melihat ibadah tu hanya di masjid dan surau, tapi dia tidak melihat ibadah di tempat lain. Hidup manusia ialah hidup untuk beribadah, dan ibadah itu hidup di merata tempat. Ibadah itu hidup di jalanan, ibadah itu hidup di rumah, ibadah itu hidup di negara minoriti Muslim, ibadah pun hidup di negara majoriti Muslim. Yang namanya seorang Muslim, kehidupannya keseluruhannya ialah beribadah. Dia bawa kereta dia ibadah, dia bawa tunggang motosikal pun dia ibadah, dia berkayuh pun dia ibadah, dia berjalan pun dia ibadah. Tapi ibadah yang macam mana? Ibadah yang umum, bukan ibadah yang khusus, iaitu ibadah berkait dengan hubungan dia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam erti kata lain, dalam bahasa mudahnya, dia tak susahkan orang. Dia bawa kereta, dia tak bawa pelan sangat, dia tak bawa laju sangat, dia tak bawa bahaya sangat. Dia sedang beribadah sebab dia memudahkan urusan orang. Dia tidak membuka peluang ataupun punca kebahayaan orang lain dengan sebab sikap dia. Bila mana dia berurusan, cepat urusan dia. Benda yang boleh siap hari ni, settle hari ni, dia tak tangguh ke esok. Itu ibadah. Itu nilaian daripada ibadah. Kalau dia orang yang duduk di bahagian perkhidmatan, dia cepat dalam perkhidmatan dia, itu ibadah. Itu pun ibadah. Cuma fokus kita ni, bila mana kita bercakap tentang qiyam Ramadan ni, ianya ialah salat qiyam lah. Cuma nak kata orang-orang yang tak ada peluang dengan sebab kerja dia tak menentu, malam dia kena kerja, dia tak sempat nak buat salat tarawih, dia rasa rugi. Dia tak perlu rasa rugi. Sebenarnya dia sedang beribadah, sebab tanggungjawab agreement kerja tu pun bahagian pada ibadah kalau dia buat betul. Sebab tu dalam masyarakat kita ni, kita hanya nampak orang kalau dia mati masjid, itulah husnul khatimah. Tapi kalau mati tengah buat kerja, tak husnul khatimah. Padahal benda yang sama. Seorang anggota polis mati waktu tengah buat sekatan jalan raya, tengah bertugas jalan raya, itu husnul khatimah. Tak hanya orang yang duduk di masjid, mati di masjid saja husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan baik. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, mati di masjid di surau, tapi waktu tu waktu OT kerja dia, dia tak pergi kerja, sama juga, implikasi dia sama. Okay. Satu orang waktu tu waktu kerja, dia dah diberi waktu salat, tapi dia pergi salat waktu kerja juga. Tiba-tiba mati tengah salat waktu kerja. Kita nak kata husnul khatimah ke su'ul khatimah? Kita tak kata apa-apalah, cuma kita boleh fikirlah benda tu. Kita boleh fikir perkara tu. Mati di surau tempat kerja, waktu dia mati tu lah waktu sepatutnya dia duduk buat kerja, bukan waktu dia duduk surau. Jadi ini konsep yang kita kena faham, perkara yang kita kena faham. Agama Islam dia bukan bersifat nak suruh kita kejar akhirat sehingga kita perlekehkan dunia, sehingga kita abaikan tanggungjawab. Dia balance di antara dua. Ini perkara dan benda yang kita kena sedar. Dalam hadis tadi Nabi kata man qama ramadana imana, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan. Wa makna qauluhu imanan ay imanan billah. Makna imanan di dalam hadis ni iaitu percaya dengan Allah, pada Allah, wa bima a'addahu, dan dengan apa yang telah Allah Taala janjikan, minas thawabi lil qaimin,
daripada pahala-pahala bagi orang-orang yang mendirikannya. Wa ma'na qauluhu ihtisaban, dan makna sabda Nabi ihtisaban itu talaban lithawabi, Allahu lam yahmilahu ala dhalika riya'un wala sum'atun wala talabu malin wala jahil. Maksud ihtisab ialah mengharap pahala yang Allah Ta'ala nak beri itu, yang mana pengharapan itu tidak ada padanya riak, tidak ada padanya sum'ah, tidak ada padanya kepentingan duniawi daripada harta dan pangkat. Ini ialah satu benda, perasaan yang kita kena ada waktu kita mendirikan ataupun melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Ihtisab, rasa nak pahala. Sebab tu dakwaan sebahagian kumpulan yang mengatakan kita ibadah ni nak redha Allah Ta'ala je, tak nak pahala, dia silap. Sebab dia bertembung dengan hadis ni, berlaku kontradiksi yang jelas. Sebab Nabi ajar pada kita kena ada rasa nakkan pahala tu. Sebab dapat pahala itulah redha Allah, memburu pahala itulah memburu redha Allah Azza wa Jal. Okay. Kadang-kadang kata-kata yang indah disulami dengan susunan kalimah yang baik sehingga kita tertipu dalam tu ada syubhat, kesamaran. Dia kata kita hidup ni cari redha Tuhan, bukan cari pahala. Tuhan nak campak kita ke neraka pun kita tak redha, sebab kita nakkan redha Allah Ta'ala. Tapi kita tahu Allah Ta'ala dah sebut banyak dalam Al-Quran, banyak melalui hadis Nabi, mana-mana hamba yang beramal dengan amal saleh, dia akan janjikan dengan balasan yang baik, syurga bermacam-macam, keindahan syurga yang ada, dan dia tidak akan memungkiri janjinya. Jadi ini sebahagian daripada syubuhat, kesamaran. Walaupun dari segi kata-kata nampak macam unsurnya tawaduk, tapi sebenarnya dia berlawanan dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis, iaitu ihtisab. Wa qiyam Ramadan syamilun lis-salah fi awwalil laili wa akhirih. Dan mendirikan Ramadan itu menyeluruh pada awal malam sampailah kepada akhir malam. Wa ala hadha fat-tarawih min qiyam Ramadan. Oleh yang demikian, maka tarawih itu bahagian daripada qiyam Ramadan. Dia bukan satu saja cara nak qiyam Ramadan kena tarawih, tapi dia salah satu daripada cara untuk mendirikan malam daripada bulan Ramadan dengan melakukan salat tarawih, iaitu salat sunat 2 rakaat yang berulang-ulang dan berbeza-beza dia punya bilangan rakaat dia. Kalau kita tengok dalam risalah ni, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia datangkan khilaf di kalangan para ulama tentang bilangan salat tarawih. Dia kata waqtalafa as-salafus salih fi adad ar-raka'at fi salat at-tarawih wal witri ma'aha. Telah berselisih para salafus salih pada bilangan salat tarawih dan witir yang dilakukan bersama-sama sekali. Faqila, dan dikatakan salah satu daripada pandangannya 41 raka'ah, 41 rakaat. Ini yang pertama Syekh sebut. Wa qila 39 rakaat, dan dikatakan salat tarawih itu ditunaikan dengan 39 rakaat. Wa qila 29 rakaat, dan dikatakan dibuat dengan 29 rakaat. Wa qila 23, dan dikatakan dibuat dengan 23. Wa qila 19, wa qila 13, wa qila 11. Ada riwayat kata 23, dan ada riwayat kata 19, ada riwayat kata 13, dan ada riwayat kata 11. Cuma yang paling banyak yang disebut dalam qaul sini ialah 41 rakaat. Wa ghairi dhalik, dan selain daripada tu mungkin ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Wa arjahu hadhihi al-aqwal annaha 11, dan yang paling rajih daripada semua qaul ini ialah dilakukan dengan 11 rakaat atau 13 ataupun 13 rakaat, lamma fi sahihain, seperti mana yang terdapat dalam 2 kitab sahih, iaitu Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana para sahabat tanya kaifa kanat salatun nabi fi Ramadan, bagaimana salat Nabi pada bulan Ramadan. Faqalat, maka jawab Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadan, tidaklah Nabi itu menambah pada bulan Ramadan, wala ghairihi, dan juga pada bulan selain Ramadan, ala 11 rakaat, lebih daripada 13 rakaat.
Nak buat lebih pada tu dipersilakan. Wa an ibn Abbas, dan ianya juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kanat salatun nabi, sungguhnya salat nabi pada bulan Ramadan itu 13 raka'ah, yakni minal lail, iaitu 13 rakaat yang dilakukan pada waktu malam. Ini riwayat daripada Bukhari, dan riwayat-riwayat lain pun banyak lagi lah. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bahagian daripada qiyam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk mengambil masa yang banyak dengan Al-Quran. Itu poin dia. Sebab itulah salat tarawih ni dia bukan hanya mengejar bilangan rakaat, tapi ia mengejar mendengar bacaan Al-Quran yang banyak juga. Jadi itu antara benda yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Bahagian daripada bulan Ramadan itu bukanlah hanya salat tarawih, tapi ia juga ialah tilawatil Quran, istima' ila tilawatil Quran, mendengar bacaan Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang boleh dibuat. Termasuklah orang yang terpaksa bertugas pada malam-malam daripada bulan Ramadan, mereka sedang beribadah sekiranya mereka mengikhlaskan diri dalam perkhidmatan. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya durus pada tengah hari ini, dan saya rasa kita berpada situ je untuk kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.